Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran secara online. Hari ini kita akan belajar tentang subjek pendidikan Islam bidang akhlak Islamiah. Tajuk yang pertama di bawah tajuk Malu Perisai Iman. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita tengok standard pembelajaran. Murid dapat pertama menyatakan maksud malu. Yang kedua, menyatakan dalil nakli berkaitan dengan sifat malu. Yang ketiga, menyatakan contoh sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menjelaskan sifat malu yang dituntut dan dilarang beserta contoh. Yang kelima, menerangkan hubungan sifat malu dengan iman. Yang keenam, menerangkan kepentingan sifat malu. Dan yang terakhir, mengamalkan sifat malu dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Okey, baiklah kelas. Sama-sama kita tengok maksud malu. Dari segi bahasa, kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Manakala dari segi istilah, berasa aib atau perasaan tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Dalil nakli berkenaan malu. Dalil nakli ialah dalil daripada Al-Quran dan hadis. Dalam buku teks kita tengok, sama-sama kita tengok, terdapat satu dalil daripada ayat Al-Quran dan 3 dalil daripada hadis berkaitan dengan malu. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat malu dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Maksud, kemudian salah seorang perempuan, 2 beradik itu datang mendapatkan Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu sambil berkata, sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu kerana memberi minum binatang ternakan kami. Dalam hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, Inna likulli dini khuluqa wa khuluqul islamil haya. Ibnu Majah. Maksud, sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak. Akhlak Islam itu adalah malu. Spektrum ilmu daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya malu tidak datang melainkan dengan kebaikan. Dalam hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan daripada Bushair bin Ka'b dalam kitab Hikam berkata, Inna minal haya'i waqara wa inna minal haya'i sakinah. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya orang yang mempunyai sifat malu ada kemuliaan dan ketenangan jiwa. Daripada Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza lam tastah fasna' ma syi'ta." Al-Bukhari. Apabila kamu tidak malu, maka buatlah apa-apa yang kamu suka. Hadis ini menunjukkan
bahawa sifat malu merupakan cerminan maruah diri seseorang. Jika seseorang telah hilang malu, maka hilanglah maruah diri dan akan melakukan dosa. Malu merupakan adab yang baik, mempunyai kelebihan dan menunjukkan sifat mulia seseorang. Spektrum ilmu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-imanu bid'u wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batu minal iman. Muttafaqun alaih. Maksudnya, iman itu lebih 60 cabang dan malu sebahagian daripada cabang iman. Seterusnya pelajar, kita tengok contoh sifat malu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan banyak ibadat kerana sifat malu kepada Allah Subhanahu taala dan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Al-Mughirah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigih menunaikan solat malam sehingga bengkak kedua-dua belah kakinya. Apabila ditanya, baginda menjawab, Afala akunu abdan syakura. Al-Bukhari. Maksudnya, adakah aku ini hamba yang tidak bersyukur? Okey, seterusnya pelajar, kita tengok kepada sifat malu yang dituntut. Berdasarkan kepada buku teks muka surat 186, terdapat 4 sifat malu yang dituntut. Okay, kita tengok satu persatu. Yang pertama, malu melakukan perkara maksiat dan yang haram. Contohnya, malu berjudi, mengumpat dan mengutuk rakan. Yang kedua, malu melanggar perintah Allah seperti tidak menunaikan solat fardu, makan di khalayak ramai pada siang hari pada bulan Ramadan. Yang ketiga, malu meninggalkan perkara sunat seperti tidak menunaikan solat sunat rawatib, tidak menderma ketika rakan ditimpa musibah. Dan yang keempat, malu melakukan perkara makruh seperti makan dengan tangan kiri, berbual kosong dan bercakap tidak sopan. Okey, seterusnya sifat malu yang dilarang. Antara sifat malu yang dilarang adalah seperti yang berikut. Terdapat 3 sifat malu yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, malu untuk belajar. Yang kedua, malu melakukan perintah agama. Dan yang ketiga, malu melakukan kebaikan. Kita tengok satu persatu. Apakah yang dimaksudkan dengan malu belajar? Malu berada di hadapan kelas. Yang kedua, malu membaca di khalayak ramai. Yang ketiga, malu ke majlis ilmu. Yang keempat, malu bertanya guru. Dan yang kelima, malu mendampingi ulama. Malu melakukan perintah agama, iaitu malu menjadi imam solat, malu berucap di hadapan khalayak, malu mengaku ibu yang tua dan miskin. Malu melakukan kebaikan, malu bertanya, malu berada dalam majlis ilmu. Hubungan sifat malu dengan iman. Orang yang beriman sentiasa malu untuk melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan suruhannya. Daripada Abdullah bin Umar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Muttafaqun alaih. Yang bermaksud malu itu sebahagian daripada iman. Berdasarkan hadis di atas, dapat difahami bahawa tahap iman seseorang berkait rapat dengan sifat malu. Malu yang dimaksudkan ialah malu yang menepati kehendak syarak dan yang membawa kebaikan. Orang yang beriman sentiasa malu melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan suruhannya. Sebaliknya, orang yang tidak ada sifat malu akan melakukan maksiat tanpa segan silu. Oleh itu, keimanan dan ketaatan seseorang itu berkait rapat dengan sifat malu. Kepentingan sifat malu. Okeylah kelas, kita tengok kepentingan sifat malu. Terdapat 5 kepentingan sifat malu. Yang pertama, malu melakukan maksiat kerana takut dan segan kepada Allah yang Maha Melihat. Contohnya berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ikatan yang sah. Yang kedua,
benteng keimanan. Orang yang malu akan menjaga maruah diri daripada terjebak dengan gejala tidak bermoral. Yang ketiga, berlumba-lumba mentaati perintah Allah dan Rasul serta mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sifat malu seseorang menyerlahkan kecantikan akhlak dan kemuliaan insan. Yang kelima, orang yang pemalu sentiasa terhindar daripada melakukan perkara maksiat. Pembelajaran kita, kita sambung dengan soalan penilaian. Para pelajar boleh merujuk kepada dalam buku teks muka surat 190. Soalan yang keempat, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya malu membawa kebaikan. Terangkan pendapat anda bagi menyokong pernyataan tersebut. Soalan seterusnya, soalan yang keenam. Zaleha malu untuk menjawab soalan guru di dalam kelas kerana takut ditertawakan. Nyatakan pandangan anda beserta hujah yang sesuai. Bagaimanakah anda dapat membantunya menyelesaikan masalah di atas? Dan soalan terakhir, soalan yang nombor 7. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan berasa malu untuk melakukan maksiat. Terangkan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Soalan-soalan tersebut kita akan bincang dalam channel Telegram. Jadi para pelajar diminta bersiap sedia dengan jawapan masing-masing. Sekian dulu untuk kali ini. Berjumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.